kepada pendengar-pendengar di Facebook Show Me Kids School. Alhamdulillah, lebih kurang jam 11.23 ni kita akan ke udara, kita akan bersama-sama di dalam FB Live bersama saya, insyaAllah 3 jemputan khas. Iaitu pakar psikiatrik daripada unit bimbingan kanak-kanak dan remaja HUSM Kubang Krian, Dr. Nozila Zakaria, dan juga founder Good Rizki, Tuan Syafiq. Ini adalah appearance yang pertama beliau di dalam live video. So sini satu penghargaan kepada kita, dan juga insyaAllah nanti kita akan bersama juga dengan salah satu lagi founder yang tidak asing lagi dalam produk makanan tambahan Khalif, iaitu Tuan Rafi Ramli, iaitu founder Raflina, Sisfel dan juga Khalif. Baik, kita minta tolong sharekan live kita ini untuk lagi ramai yang akan dapat perkongsian daripada guest speaker kita. Like, send love, share kepada kawan-kawan anda, dan juga di akhir program ini insyaAllah kita akan membuka peluang untuk para pendengar mendapat hadiah percuma daripada Good Rizki, daripada produk Khalif, dan juga special daripada Show Me Kids online program Jadi saya akan bersama-sama dengan speaker ini sebentar lagi. Jadi kita secara santai kita akan kongsikan pengalaman dan cara atau teknik bagi kita dapat sama-sama hidup aman damai semasa PKP ni Berbagai isu yang kita dengar maupun daripada sudut ibu bapa ataupun anak-anak itu sendiri. Baru-baru ni kalau semua sedia maklum, Menteri Pendidikan telah mengumumkan bahawasanya beberapa peperiksaan telah dibatalkan, bukan ditangguh, dibatalkan. Yang pertama adalah peperiksaan UPSR. Yang kedua peperiksaan PT3 untuk tahun 2020 dibatalkan. Yang ditangguh adalah peperiksaan SPM dan STPM. Dan juga dimaklumkan kat situ apabila PKP ditamatkan, berkemungkinan besar hanya pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan saja yang akan ke sekolah. Jadi maknanya anak-anak anda akan bersama anda di rumah lebih lama. Jadi macam mana kita nak atasi ataupun kita nak enjoy moment bersama dengan anak-anak kita. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Dr. Nozila Zakaria, dan juga saya nak memperkenalkan terus Tuan Syafiq, dan juga Dr. Nozila Zakaria. Boleh nampak saya? Boleh, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dr. Nozila. Terima kasih kerana bersama kami Dr. Nozila dan Tuan Syafiq. Say hi ke penonton-penonton di FB Live kita. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Baik, mungkin kita boleh bermula dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah yang kita boleh panjangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga baginda, dan juga kepada kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para penonton, bersama saya yang saya sebutkan tadi, guest speaker pertama adalah Dr. Nozila Zakaria. Beliau adalah pakar psikiatri unit bimbingan kanak-kanak dan remaja di HUSM Kubang Krian. Maknanya beliau sekarang di rumah di Kota Baru, berada di Kota Baru. Saya sendiri founder Principal Rate, founder jenama Show Me Kids di Terengganu, dan juga Tuan Syafiq yang kita bawa bersama. Founder Good Rizki. Ramai berpuluh ribu telah menggunakan produk Good Rizki. Ini adalah pengasasnya. Pengasasnya yang bersama-sama kita daripada Kuala Lumpur, daripada Puchong Kuala Lumpur. So daripada 3 tempat. Mungkin Dr. Nozila, sebelum saya tanya soalan kepada Dr. Nozila dan juga kepada Tuan Syafiq, mungkin sepatah permulaan introductory daripada Dr. Nozila sendiri. Silakan. Terima kasih Principal Red.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pengunjung FB Show Make It School. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal. Jadi secara ringkasnya, saya bertugas di Hospital University Sains Malaysia di unit bimbingan kanak-kanak dan remaja. Jadi tugas saya adalah mengendalikan ramai pelajar-pelajar berkaitan dengan masalah tingkah laku, masalah pembelajaran, dan secara peribadinya hati saya sangat dekat dengan kanak-kanak dengan keperluan khas. Okey, jadi sedikitlah sebab kita hari ini ada Tuan Syafiq ya. Saya adalah pengguna Good Rizki. Dah lama dah juga lah kan, dalam masa beberapa masa peringkat awal, dan saya menggunakannya insya-Allah untuk anak-anak saya. Baik, terima kasih atas introduction oleh Dr. Nozila. Tuan Syafiq mungkin sedikit introduction sebelum kita pergi ke soalan-soalan untuk perkongsian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Syafiq. Ini kiranya pertama saya join mana-mana live. Yang pertama juga saya keluar public. Basically memang orang tak tahu pun siapa yang selama ni di sebalik Good Rizki, and alhamdulillah kita dah ada lebih hampir 20,000 dah. 20,000 kanak-kanak yang dah pakaikan Good Rizki. And dengan ibu bapa dalam 10,000 ibu bapa dah pakai. So hari ni saya nak lebih pada macam, sebab ramai orang yang masih macam keliru. Apa sebenarnya Good Rizki ni? Kenapa kita kena pakai? So benda-benda tu saya nak share kejap lagi insya-Allah. Yang saya nak buka sikit satu orang kata kita pandang sudut anak-anak ni dari satu perspektif yang berbeza sikit lah. InsyaAllah kita akan share kejap lagi. Itu dululah. Baik, terima kasih Tuan Syafiq. Baik, okey. Kepada yang mendengar, anda bertuah sekali kerana anda boleh boleh memohon untuk mendapatkan hadiah-hadiah di penghujung rancangan perlu bersama kami sehingga hujung perancangan okey, share live kami ni, komen banyak-banyak. Assalamualaikum, Cik Rizwan nampak handsome, tu bagus tu. Dr. Nazila, Tuan Syafiq, okey, komen banyak-banyak, like, share, love dan sebagainya. Kemudian dapatkan tagline di hujung program, di hujung perancangan dan juga nanti isi borang yang kami akan sharekan di situ Okey, tiba-tiba Kak Zila out of kita punya live ni, mari kita tengok ke mana beliau pergi. Ada. Alright. Okey, saya mohon untuk tujukan soalan kepada Dr. Nozila dahulu Tuan Syafiq. Saya akan hide Tuan Syafiq. Okay, baik. Okey. Dr. Nozila, boleh? Boleh. Kami para penonton yang kita dengar hari ni kan, kongsikan kepada kami sepanjang PKP ni lah, kita dah masuk lebih 30 hari di PKP dan kita akan lalui juga PKP di bulan Ramadan ni. Jadi sepanjang 30, 31, 32 hari kita PKP ni, apakah yang Kak Zila, Dr. Nozila dah nampak ataupun dapat info-info daripada ibu bapa atau kanak-kanak sendiri sehingga mungkin ada mereka yang terbeban ataupun rasa stres minta daripada sudut pandangan pakar psikiatrik. Dr. Nazila, persilakan. Okey, terima kasih Principal Red. Kita santai-santai je lah kan, kongsi pengalaman. Saya sebenarnya macam kalau siapa yang dengar perkongsian saya dengan Principal Red masa yang lepas, minggu lepas, saya ada bercerita tentang bagaimana kehidupan kita kena berubah disebabkan oleh PKP ni. Sebab PKP ni bukan 1-2 minggu, tetapi dia akan merubah banyak aspek kehidupan kita, cara kita berinteraksi, pendidikan anak-anak, all aspek tu akan berubah. The new norms kan, the new norms yang kita kena buat. Jadi nak tak nak kita tak boleh masuk macam tu saja, kita kena start daripada permulaan. Jadi apa yang telah kita lalui selama ni adalah mungkin akan menjadi sejarah lah, akan menjadi sejarah yang kita rasa macam zaman dulu-dulu bila kita bercerita letak kita cakap zaman masa mak macam ni kan, dia punya cerita dah berbeza dengan zaman selepas COVID-19 kan, PKP. Jadi untuk anak-anak ini saya bercerita daripada pengalaman saya yang masih lagi orang kata
kelam kibut juga, nak adjust dengan environment dan situasi sekarang. Apa yang saya lalui adalah banyaknya kita sendiri sebagai ibu bapa pun bermain dengan emosi. Emosi kita sebab kita berada di rumah, pada masa yang sama kita kena bekerja dari rumah, kita kena settle pendidikan anak-anak, kita kena jadi mak juga ataupun jadi ayah juga, dan at the same time kita juga sebagai anak kepada ibu bapa kita, adik-beradik, kakak ataupun abang, kepada adik-beradik yang lain. Kita ada mak yang kita tinggalkan di kampung. Dengan situasi sekarang yang semua orang kena adjust dengan teknologi. Kalau dulu saya rasa kalau kita hujung minggu kita balik kampung tengok nenek kan, sekarang tak boleh nak pergi sebab tapi kita masih lagi kena mengetahui apa perkembangan mak kita, adik-beradik kita kan. Jadi kita gunakan teknologi. Macam rumah saya ni, apa yang saya nampak isu dia adalah limited internet. Limited internet untuk yang wifi lah, sebab rumah ni tak sampai internet Unify yang boleh unlimited. Jadi yang itu kan principal rate macam orang kata satu isu yang agak besar jugalah, sebab bila anak pun semua nak menggunakan internet untuk buat kerja sekolah kan. Semua. Kalau ada 5 orang, 5 nak guna. Betul. Jadi bila kita nak buat live ni, malam tadi saya dah kata, alamak dah habis dah nak guna komputer. Kalau guna komputer link dengan rumah kan. Yang handphone ni dia limited data, yang hotspot yang boleh link dengan komputer. Jadi benda tu walaupun kita rasa macam nampak kecil tapi besar. Sebab dalam sekarang ni bukan lagi kenderaan yang saya perlu untuk pergi kerja. Itu dah kedua. Yang pentingnya sekarang kita kena ada very fast internet yang cukup kuota untuk buat aktiviti-aktiviti di rumah. Itu dah jadi keperluan dah, necessity. Keperluan, sangat keperluan. Bukannya orang kata kehendak lagi dah, memang keperluan. Jadi kalau kita bayangkan saya yang orang kata insyaAllah mampu kan untuk top up saya punya internet ataupun saya punya beberapa gadget yang anak saya orang kata kalau tak adalah berebut sangat, maknanya bolehlah share kan. Macam saat kita ada komputer, kita buat ada handphone, masing-masing ada handphone, itu okey. Tetapi bayangkan kalau family yang hanya ada handphone ada 2. Katakan mak 1, ayah 1, anak ada 3 orang. Kan? Mak nak buat kerja, anak pun dalam fasa yang nanti kita akan cerita dengan Tuan Syafiq juga kan, yang pasal anak sedang berkembang, bergaduh nak main game dalam telefon ataupun dia orang dah terlalu bosan dalam rumah, terkurung, tak boleh nak keluar. Kalau rumah macam rumah saya ni, sebenarnya saya ni duduk dekat kampung, jadi kalau tengok memang kawasan sangat luas. Jadi boleh pergi rata-rata, tapi ada orang yang duduk dalam rumah teres yang sangat kecil, keluar pintu dah jiran kan. Pintu pun antara pintu luar dengan kereta pun orang kata terpaksa menguruskan badan nak lalu kan. Jadi benda tu sangat stres untuk ibu bapa. Jadi yang itu yang kita kata banyak benda yang kita kena adjust, tapi yang paling utama pada saya adalah kawal emosi diri kita sebagai ibu bapa dulu. Yang itu kalau kita tak boleh nak kawal, kita jadi Tarzan, kita jadi gorila semua tu kan. Kawal emosi itu kawal emosi kita yang pertama lah saya rasa. Jadi yang seterusnya Dr. Nazila teruskan. Okey, sambung lagi boleh sambung. Okey, yang keduanya the new routine ni dalam hidup kita ni macam saya pun sedang adjust juga. Macam hari tu bila kita dah nampak kan untuk 2 minggu yang pertama, 3 minggu tu masing-masing lagi masih belum boleh menyesuaikan dengan keadaan. Tak boleh nak sesuaikan bahawa kita bukannya bercuti. Sekarang ni kita bekerja. Kita hari persekolahan. Jadi start daripada minggu lepas saya dah beri info kepada anak-anak saya lah, tapi itu pun bukan cara yang terbagus. Saya rasa apa yang paling bagus, saya rasa kita kena buat mesyuarat dengan anak-anak. Melibut berdiskus, bincang dengan anak-anak, ambillah satu masa, ayah mungkin mak jadi pengerusi majlis, ayah sebagai ketua keluarga kan. Okey, apa kita nak buat rutin harian yang baru. Maknanya bila pagi, bangun pagi, semua orang selepas solat subuh, semua kena bersiap-siap untuk pergi kerja. Dalam session yang lepas kita ada share, saya ada bagi satu contoh kan, kawan saya bila bangun pagi dia pakai cantik-cantik, macam saya dah siap ni kan. Hari ni pakai lipstick sikit. Sebab orang kata nak buat benda formal. So mungkin kita boleh siap-siap pakai baju, tak adalah pakai kain plekat ke pakai baju kelawar ke duduk kat rumah kan.
Sebab itu memberi emosi yang berbeza. Bila kita pakai baju kelawar kat rumah atau pakai kain pelikat, kita rasa kita duduk kat rumah dan hari untuk berehat. Tapi kalau kita dah siapkan dengan pakaian yang standard untuk kita pergi kerja, kita ada workstation yang khas untuk kita buat kerja, tak adalah bercampur kat sinilah kita duduk, kat sinilah nak kita berguling, nak main, kat sinilah macam-macam dengan makanan and so on kan. Kita tak ada sense of official tu, tak ada. Tak ada rasa benda yang kita perlu buat untuk mengubah rutin hidup. Kita sama je macam hari-hari bercuti biasa. Jadi yang itu dalam mesyuarat kita kena tetapkan. Okay, sekarang kita ada katalah macam saya ada 5 anak kan. 5 anak. So Kak Long buat apa bangun pagi. Kak Ngah buat apa. Saya dah warning dia orang. Saya kata lepas subuh tak ada rehat-rehat katil terus masuk dapur. Sebab masuk dapur ibu akan mula bekerja. My kitchen only open 3 kali sehari. Pagi saya masuk dapur buat sarapan. Tengah hari kan saya break untuk masak tengah hari dan malam. So in between tu kita bekerja daripada rumah. Itu pun satu isu juga ya Dr. Nozila. Pasal makan kita kalau di rumah macam bebas kan. Jadi kalau kita buat mesyuarat, kita tetapkan jadual, ini adalah masa untuk bekerja dan juga masa untuk persekolahan, maka masa makan ada tiga kali. Macam biasa juga. Betul. Yalah in between tu kalau dia nak buat independen terpulang lah kan. Sebab kita pun nak latih mereka independen. Tapi kalau macam nak suruh ibu masak nasi goreng ke tengah pukul 10 pagi ke, saya kata I'm sorry. Yang tu buat sendiri I can instruct. But I can take a break. Pukul 10 kan biasa kita rehat kan. Okay. Kita bagi arahan. Jadi pandailah kadang-kadang masak mi lah, goreng cokodok lah, macam-macam lah boleh buat. That's fine too. Okay, itu satulah daripada segi peraturan dalam rumah dan daripada segi susun atur jadual kita sebagai ibu di dapur kan. Tapi saya tekankan pada mereka juga bahawa you are going to school. Bermula daripada esok, saya lebih strict lah, minggu lepas masih lagi adalah sehari 2 hari yang masa masuk pukul 9 lah, pukul 9 semua TV tutup. Semua orang duduk buat kerja sekolah. Tapi masalah yang ada kat rumah saya ni meja tak cukup, meja rendah tak cukup. Dia orang kan nak buat kerja banyak buku kan. Bila ni jadi macam formality tu tak ada, duduk atas simen kan, buat kerja dengan kadang dengan baring lah. Jadi tak nampak yang kesungguhan untuk orang kata macam di sekolah. Itu saya tengah perbaikilah yang tu kan. Itu yang semalam tu satu hari ambil masa mengemas, tengok kat mana kakaknya dah buat satu workstation di dapur tu, dah siapkan meja, ada table, boleh sambung dengan komputer. Jadi that is a very good idea dan saya rasa macam dekat dapur tu kita pun tak guna sangat meja makan, jadi itu boleh jadi meja belajar untuk mereka. Sebab ayahnya dah dekat bahagian depan. Jadi isu yang Dr. Nozila dapat kongsikan tadi tu, kita kena bersedia dengan new norm. Betul. Dengan isu yang pertama tadi tu adalah untuk mungkin bagi kita yang mampu, kita ada internet accessibility walaupun tidak unified ya, kita boleh kan. Tapi internet dah menjadi satu keperluan, necessity, bukan lagi kehendak. Okay? Jadi apabila menjadi keperluan, dah lah bukan seorang, bukan 2 orang. Kalau ada 6 orang anak, mak bapak lagi nak buat kerja kan dah jadi 8. 8 yang kita kena atasi. Itu pun boleh menyebabkan stres kalau kita tak ready ya. Okay. Ya, betul. Kemudian Dr. Nozila juga kongsikan bermesyuarat. Okay, macam kami bermesyuarat mungkin seminggu sekali kami bermesyuarat untuk saya sendiri kan. Lepas solat kita kumpulkan ataupun sebelum makan kita bagi tahu perkembangan terkini. Mereka tanya bila boleh pergi sekolah. Jadi kita kena kan. Jadi betul lah dia kongsikan tadi supaya kita dapat berkongsi dengan anak peraturan-peraturan baru di rumah. Masa makan, masa belajar, pakaian sendiri disebut the new norm Okey, jadi isu-isu yang berlaku sekarang secara berterusan sejak permulaan PKP sehinggalah sekarang dan mungkin akan ditambah lagi beberapa hari lagi kita ada sebelum bulan puasa. Ya. Okey, kalau nanti kita balik kepada Dr. Nozila balik. Okey, saya akan pergi bersama dengan Tuan Syafiq untuk beliau kongsikan bersama apa yang beliau usahakan selama ni untuk membantu ibu bapa khususnya sekarang ni. Okey, jadi di perkongsian daripada founder Good Rizki itu sendiri, Tuan Syafiq, macam mana beliau membangunkan, macam mana beliau boleh membantu ibu bapa di rumah. Okey, saya pergi kepada Tuan Syafiq. Okey, Dr. Nozila, saya akan Dr. sebentar ya. Baik, Tuan Syafiq. Okey, Tuan Syafiq, boleh nampak
Saya. Nampak, Alhamdulillah. Okey, baik. Soalan saya kepada Tuan Syafiq ya. Boleh tak Tuan ceritakan latar belakang macam mana wujudnya satu jenama yang sangat jadi household name sekarang Good Rizky. Macam mana wujudnya dan apakah cerita di sebalik itu situ? Silakan Tuan Syafiq. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Principal Red. Sebenarnya Good Rizky ni dia asalnya daripada tahun lepas sebenarnya. Dia starting, saya ni sebenarnya saya berniaga online. Saya tak ada orang kata mengusahakan. Saya berniaga barang fizikal. So memang saya busy lah. Tahun lepas, awal tahun memang saya sangat-sangat busy. Dia ada satu, tapi yang buatkan kita tersedar tu yang kita ni dah jauh sebenarnya sebagai parents ni. Bila time kita dah start orang kata tengking anak, kita dah start orang kata sampai level kita dah start ada mula cubit anak just untuk kita kontrol anak. So satu hari tu Alhamdulillah Allah bagi satu ilham, macam satu ilham lah, macam mana, kenapa tak cuba macam ni, kenapa tak, betul ke anak yang bermasalah ataupun kita yang bermasalah sebenarnya, kita yang sebagai parent ni yang tak tahu macam mana kita nak tackle anak. So satu hari tu saya dapat ilham tu, dipendekkan cerita, saya dan isteri terus buat, and Alhamdulillah on the spot anak saya Good Rizky, sebenarnya Rizky tu nama anak saya, Rizky Noiman. So masa tu tak ada plan nak buat produk ke apa benda, kita memang pakai memang betul-betul untuk anak saja, untuk kita control anak saja. So Alhamdulillah benda tu berkesan. So kita on continue pakai manually, pakai kaedah tu lah. And lepas berapa bulan kita pakai, kita nampak hasil dia, saya dengan wife saya cakap kan seronok kalau parents lain pun boleh orang kata dapat manfaat yang sama. So, tapi manfaat yang sama ni kita nampak banyak kelemahan pada kaedah yang kita buat secara manual. So masa tu saya ada Alhamdulillah ada boleh pandai sikit lah, orang kata ada background IT sikit, dah biasa buat kerja-kerja IT, and ada kawan saya yang juga programmer. So saya terus masa tu saya terus keluarkan modal untuk orang kata bina satu platform ni. And masa tu saya memang betul-betul orang kata berserah kepada Allah lah. Kalau ikutkan kos yang kami keluarkan masa tu, saya keluarkan duit sendiri hampir 20,000 just untuk platform kan, untuk buat platform yang saya tak tahu pun benda ni parents lain akan berminat ke tak berminat ke. So kita tahun lepas 2019. Saya 3 ke 4 bulan saya usahakan buat apa semua, test, improve dengan kos dia makin meningkat. Sebab programmer yang saya bayar ni sebenarnya dia dibayar per jam sebenarnya. Setiap kerja yang dia buat, dia bukan pekerja saya tapi dia freelance, yang saya bayar dia sejam RM200. So memang 3 bulan kita ni kan dengan kos yang macam tu, saya tak tahu benda ni jadi ke tak. Tapi satu hari tu bila kita launch, saya tak sangka yang kata apa, kita dapat tu feedback yang sangat memberangsangkan lah. Bila time parents semua kata dapat yang macam mana kami dapat tu, yang kami terkejut first day yang kita dapat dengan anak saya tu. Alhamdulillah Allah izinkan benda tu, kebanyakan majority parents yang join Good Rizky pun dapat efek yang sama. Dan Alhamdulillah kita sekarang ni pun dah hampir 20,000 kanak-kanak kat Malaysia, dengan hampir 20,000 kanak-kanak di Malaysia yang kita dah pakaikan. And kalau kita dalam Good Rizky ni, kita basically kita track kebaikan yang anak buat tu, ada cara dia lah. Tapi kami memang ada data berapa yang kebaikan yang Alhamdulillah asbab Good Rizky ni, yang budak-budak dalam Good Rizky dah buat. Kita dah launch daripada Oktober 2019 sampai hari ni. Baik, saya celah sikit Tuan Syafiq. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru masuk ataupun yang belum mengenali Good Rizky, mungkin Tuan boleh ceritakan apa sebenarnya platform Good Rizky tu. Ni saya ceritakan kenapa kita kena pakai Good Rizky dan apa platform dia. Saya cerita daripada awal supaya parents kat luar tu dia faham kenapa. Baik. So biasa kalau kita kat rumah, apa biasa kita buat? Sebenarnya ada 2 komponen penting kalau kita nak handle anak ni. Pertama, kita nak motivate dia untuk buat kebaikan. Macam mana? Kedua, kita nak takutkan dia daripada dia buat keburukan. Dia either kita dia buat baik ataupun dia takut buat tak baik. Dua je. Tapi apa cara yang kita biasa buat sebagai parents? Sebenarnya mostly kita banyak pakai verbal. Contoh kalau kita nak motivate anak untuk buat kerja sekolah, apa kita buat? Most parent akan, benda paling senang lah, kita bebel. Kita cakap buatlah. Kalau bebel tak jalan, apa yang kita buat? Kita start tinggi suara. Kenapa tak buat? Padahal kita nak motivate dia buat kebaikan.
pun kita pakai verbal. Kedua, kita nak takut dia buat keburukan, dia nak bergaduh dengan adik dia buat sepah apa semua. Kita nak stopkan dia daripada buat keburukan. Apa kita buat untuk kita takut dengan dia? Kita tetap akan guna verbal juga. Kita tinggi suara, kita tengking, kita marah, semua verbal. Tapi apa masalah dia yang kita sebenarnya parents tak sedar berkaitan dengan verbal ni? Verbal ni dia macam kereta. Kalau kita nak tentukan speed kereta tu bergerak, kita ada speedometer kan, yang akan menentukan untuk kita tahu secara visual speed kita macam mana. So kita dapat tahu kita nak lajukan ke, kita nak slowkan ke. Dari sudut verbal ni pula, macam mana berarti kita nak gambarkan kemarahan kita kepada anak-anak. Apa dia punya measurement ataupun sukatan dia? Ada 3. Pertama adalah volume. Bila kita cakap volume rendah, tanda kita tak marah lah. Bila kita nak menggambar kita lagi marah, kita akan tinggikan volume. Lagi kita marah, lagi tinggi volume. Kedua, kita akan pelik around dengan intonation, nada suara. Bila kita orang kata kita tengah marah, kita akan gunakan nada suara yang tegas, yang memang tegas. Ketiga, word choice kita. Most parent, kita akan pilih perkataan-perkataan itu yang sampai kita tercakap benda tak sepatut kita cakap. Sebab sukatan pada verbal ni adalah 3 tu. Lagi kita nak marah, kita kena tingkatkan ketiga-tiga tu. Tapi apa masalah dia dengan verbal ni? Verbal ni dia ada max. Contoh kita suara kita ni ada max dia, volume dia. Kita tak boleh jerit ataupun lebih daripada yang kita mampu. Tapi masalahnya yang ada pepatah cakap apa? Anak-anak ni sampai masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa? Sebab dia bila time kita dah jadi dulu masa kita awal-awal kita jadi parents, anak-anak kita tak ada thinking. So bila time kita thinking itu adalah benda baru. So memang benda tu dia tak hadam lagi. So dia macam terkejut dan dia memang dengar cakap lah sebab kita thinking. Bila time thinking tu dah jadi new normal dalam daily life dia orang. So dia dah macam kita minum kopi lah. Dulu kita minum kopi 1 sudu, kita dah rasa dah efek kopi tu. Bila time kita dah lama minum kopi yang sama, kita kena tambah kopi tu. Sama juga dengan anak-anak. Bila time kita dah jadikan new normal, everyday kita thinking, anak-anak dah tak rasa apa dah. So apa yang parent buat, dia dah sampai max volume, max intonation, max word choices yang teruk-teruk, tapi anak still dah tak rasa apa. So apa parent buat? Most parent akan go to next phase, iaitu dia akan gunakan physical. Ini masalah. Physical ni, apa sukatan pada fizikal? Kalau verbal tadi kita kata sukatan dia adalah volume dan sebagainya kan. Physical sukatan dia adalah strength, kekuatan. Bila tu bila time kita cubit anak, bila time kita marah sikit, kita cubit perlahan. Tapi macam mana kalau time masa tu kita sangat marah? Automatically, mana-mana parents yang pernah cubit anak, dia akan tahu bila time dia sangat marah, automatically dia akan cubit kuat. Kita sedar tak sedar, sebab sukatan yang kita gunakan untuk physical adalah kekuatan, strength. Tapi ada hidden orang kata danger yang parent tak sedar. Bila time dia dah fail part verbal, dia masuk ke physical. Hidden danger dia adalah kalau verbal dia ada max dia ada, iaitu max volume kita. Tapi apa max untuk sukatan strength kepada physical? Max dia adalah tak ada max sebenarnya. Max dia adalah contoh kita cubit perlahan. Cubit perlahan anak tak berkesan untuk anak. Apa kita buat? Kita cubit kuat. Katakanlah kita cubit kuat lagi sampai cabut kulit berdarah sekalipun. Katakanlah tak jalan, kita lempang. Kita lempang pun tak jalan. Itu yang sampai terjadi ini orang kata abuse, physical abuse tu sebab meter kepada fizikal ni ada sampai level ada parent yang sampai abuse anak, ambil iron cucuh ke badan sebab dia tak ada max. Max dia adalah sampai anak tu cedera parah. Itu max pada fizikal. Max fizikal dia sampai mendera. Yes, mendera. Tapi itu yang kita rasa parents memang bahaya benda ni sebab satu kita cakap dari sudut kita orang Islam. Sebenarnya kita hari-hari ni memang diuji dengan orang kata bisikan syaitan dan jin setiap hari. So bayangkan kita dah gunakan method approach fizikal. Lepas tu apa yang jadi? Syaitan pun hasut-hasut. Kalau kita dah berada dalam meter menggunakan cubit, kita takkan tahu pun kita akan setara mana. Kita takkan tahu pun kita akan sampai level lempang ke, terajang ke, kita takkan tahu. Itu yang bahaya. That's why kami dekat Good Rizki ni basically kita nak bawa satu solution. Sebab apa yang kita buat, parents tak sedar yang sebenarnya untuk bagi anak faham yang kita ni tengah marah ataupun sukatan kepada behavior diorang yang lain sebenarnya adalah visual.
Kita tak sedar sebenarnya visual ni Allah berjadikan dia sebenarnya ajaib. Saya bagi satu contoh. Kalau kita nampak accident kan, principal right? Kita nampak accident. Yeah. Kita tak nampak, kita dengar accident dekat luar. Pada boom, bunyi kuat. Secara verbal ni kita dengar bunyi tu boom. Kita secara sound ni kita dengar boom, bunyi kuat. Trigger. Boleh tak kita tentukan tahap teruk accident tu exactly macam mana dengan just dengar? Tak boleh. Belum. Sebab kita dengar bunyi kuat pun kita boleh cakap, "Ish, kuat bunyi." Tapi what if dengan verbal tanpa bunyi sekalipun, dengan visual tanpa bunyi sekalipun, kita nampak, kita pergi ke accident tu, kita nampak ada orang terbaring, kepala dia pecah, tak sedarkan diri, dia tak bergerak. Tanpa bunyi sekalipun, automatically macam tu je. Kita nampak, oh ni memang accident yang teruk. Itu kita sebagai dewasa. Macam mana anak-anak, dia nak digest, kalau kita just pakai verbal je everyday, anak-anak boleh sebenarnya, kita boleh bagi dia faham on the spot. Tahap behavior dia, tahap kita marah, tanpa kita kena cakap pun, tanpa kita kena menjerit ke, kita pakai fizikal ke, dia boleh faham on the spot. Tapi itu yang parents Malaysia tak pakai. Itu juga saya sendiri pun tak pakai. Oh, parents Malaysia Yes, saya gunakan skop Malaysia lah. Yang kita tak pakai sebab kita banyak pakai verbal dan kita banyak pakai fizikal. So apa yang kita, alhamdulillah kita kat Rizki, saya pun bersyukur sangat Allah bagikan ilham untuk kita gunakan visual. Kita usahakan berbulan-bulan sebenarnya nak try dapatkan visual yang betul-betul boleh bagi anak faham on the spot, tahap taktikal laku dia orang secara orang kata on the spot. So memang sangat sebenarnya alhamdulillah sangat ajaib bila kita nampak. Contoh masa saya ingat lagi masa first day saya amalkan apa yang saya buat sekarang ni, a day before tu saya rasa macam anak saya ni memang susah sangat, Masya Allah. Saya rasa dia pun masalah. Kenapa sampai kita check question, kenapa dia macam susah dengar ni? Tapi kita nampak dia susah. Yes. Kita nampak dia susah. Tapi yang saya pelik ni, dia just dengan next day tu Allah bagi ilham tu, saya tunjukkan satu visual tu, dia boleh dengar on the spot. Dia macam satu proses muhasabah diri lah untuk parents, untuk saya sebenarnya. Bila kita sedar, sebenarnya kita yang bermasalah. Sebab anak ni, dia ni hanyalah reflect kat atas apa yang kita buat. Anak ni cerminan kita. So alhamdulillah kami di Rizki ni kita gunakan dalam 90% visual dan 10% yes, 90% visual dan dalam 10% je verbal. Dan verbal yang kita pilih pula adalah verbal yang very mild but effective. Apa yang kita guna dalam verbal kita, pertama adalah kiraan, kita ada guna arahan, kita ada bagi arahan yang simple dengan tenang je. Kedua, kita ada combine dengan kiraan. Itu adalah verbal juga lah. Dan ketiga, kita ada selitkan istighfar dalam kita punya Masya Allah. verbal. Satu yang kita tak sedar, verbal ni kalau kita gunakan verbal yang tengking apa semua, ataupun kita membebel, dia tak ada. Kalau kita nak denda anak dengan membebel, dengan marah, dengan tengking, dia tak ada satu orang kata kehebatan yang ada pada istighfar. Sebab istighfar ni dia bukan sekadar efek psikologi anak, dia sebenarnya dia efek rohani anak. So bila time kita ada selitkan unsur-unsur agama Islami, istighfar, dan anak buat kesilapan yang teruk, kita istighfar sama-sama dengan anak. Benda tu sebenarnya membantu dari sudut rohani juga. Sebab masa kita tengah marah, kita tengah ni, itu yang buatkan kita sampai go max, orang kata dalam meter, kita buat tadi fizikal semua tu sebab kita tak tenang. Sebab kata Dr. Nozila tadi lah, kita banyak bermain dengan emosi. So that's why lah, itulah saya rasa yang saya dapat sharekan sikit lah. Pasal Good Rizki ni, Principal. Terima kasih atas penerangan tu. Saya nak sentuh beberapa poin tadi tu. Cuma saya nak tanya lagi pada Tuan Syafiq. Tuan Syafiq mulai develop Good Rizki ni, kita panggil reward system secara visual, mana dapat membantu parents di rumah dan juga anak di rumah Betul. Kita menggunakan kekasaran atau menggunakan suara yang sangat tinggi atau menggunakan benda-benda yang negatif, kita beralih kepada benda-benda yang positif, kepada istighfar, kepada reward dan sebagainya. Tapi Tuan Syafiq sendiri bukan background agama betul Tak. Jadi Tuan Syafiq sebut tadi daripada adalah sedikit kemahiran dalam ICT, tetapi seorang bapa. Ini betul untuk para pendengar seorang bapa. Jadi kita concern atas apa yang berlaku ke anak-anak kita, maka kita cuba membuat suatu platform ataupun produk yang mana kita test kat anak-anak. Tuan Syafiq test kat anak dan nampaknya hari sebelumnya kita tak guna teknik, besoknya kita guna visual teknik, berubah. Yes. Nampak kan? Alhamdulillah. Maksudnya ibu bapa tak perlu risau, walaupun kita bukan daripada ada pendidikan bidang agama ataupun daripada keluarga ustaz atau ustazah, tapi kita bapa, kita ibu, kita boleh menggunakan teknik yang ada dalam Good Rizki ni untuk membantu kita menjadi
ibu bapa yang lebih baik, baru anak lebih baik. Okay, saya kongsikan sebelah ni tadi tu, anak ibarat cermin anak akan pantulkan reaksi berdasarkan apa yang kita buat pada mereka. Secara tak sedar sebenarnya anak memantulkan balik apa yang kita buat dekat dia. Dan juga bebel, tengking, ugut ni semua yang negatif. Kita negatif, anak negatif. Kita negatif, anak lebih negatif. Akhirnya anak bersifat keseluruhannya negatif dan membesar dengan negatif. Na'udzubillah, kita tak nak macam tu. Okey, baik Tuan Syafiq. Saya akan kembali dengan Tuan Syafiq selepas ni. Kita baru je dapat bersama dengan Tuan Rafi daripada Baling Kedah. Ya, saya akan bersama dengan Tuan Rafi untuk soalan-soalan seterusnya dan kita akan balik kepada Tuan Syafiq ya. Ada soalan yang dalam FB ni mungkin Tuan Syafiq boleh tengok, lepas tu mungkin boleh prepare sekiranya ada jawapan-jawapan yang boleh dikongsi Okay. InsyaAllah. Kembali dengan Tuan Syafiq selepas ini. Okey, saya bersama dengan Tuan Rafi ya. Baik, alhamdulillah tadi beliau ada masalah teknikal ya di sana seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Norzila Zakaria bahawasanya internet accessibility dah menjadi keperluan, bukan lagi menjadi kehendak. Jadi alhamdulillah beliau dapat menyelesaikan isu tu dan sekarang saya akan livekan bersama Tuan Rafi bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan Rafi. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana dapat bersama dengan kita, bersama dengan lagi 2 guest speaker tadi dah. Alhamdulillah, akhirnya okey juga lain. Tiba-tiba. Okey, alhamdulillah. Hujan lebat ke sini daripada semalam tak berhenti Kami di Terengganu panas. Sini semalam. Dari semalam pukul 10 malam sampai sekarang rasanya ada hujan sikit-sikit. Dahsyat. InsyaAllah. Hujan rezeki insyaAllah. Baik Tuan Rafi, sebelum saya ajukan soalan, saya perkenalkan Tuan Rafi adalah pengasas kepada pengasas pada produk Khalif yang kita akan kongsikan bersama dan juga satu produk yang akan Tuan Rafi maklumkan produk disinfektan yang mana boleh diguna semasa PKP dan selepas PKP, iaitu produk jenama rumah. Okay, Tuan Rafi akan kongsikan apa kepentingannya, apakah hasil kajian dan hasil kelulusan-kelulusan dapat daripada pihak-pihak agensi tertentu untuk memasarkan dan membantu keluarga di rumah. Sebelum tu, Tuan Rafi juga adalah pengguna kepada Good Rizki. Betul. Okey, sebagai bapa, sebagai pengguna, boleh kongsikan bersama kepada para penonton apakah kekuatan ataupun hasil telah menggunakan Good Rizki Okay, sebelum jawab saya nak bagi tahu kepada para penonton, share banyak-banyak, like banyak-banyak, hantar love kepada speaker-speaker kita ni. Klik like, klik love, share dan anda insya-Allah boleh memenangi hadiah yang diberikan yang kita akan maklumkan selepas program ini insya-Allah. Daripada Good Rizki ada hadiah dia, 5 hadiah daripada Good Rizki, 5 hadiah daripada Khalif dan 5 hadiah daripada Show Me Kids online program. Okay, tunggu bersama sehingga hujung rancangan. Okay. Sila share live kami ini, banyakkan komen, kita dah tengok banyak komen, makin banyak lagi. Saya lihat sekarang dah 84 pendengar, teruskan lagi. Kemudian dapatkan tagline yang saya akan umumkan di akhir live ni, tagline tu, dan isi borang di link bersama dengan tagline jawapan tu. Okey, silakan Tuan Rafi dengan jawapan Tuan sebagai pengguna Good Khalif. Good Rizki, minta maaf. Okay, so alhamdulillah, so masa yang kami baru nak start collaboration dengan Good Rizki sama dengan Tuan Syafiq Bahrain kan. So before that saya ada minta dulu, boleh tak saya nak try dulu kan. So bila try, awal saya tak faham apa dia punya tagline yang kat atas tu, sepantas 4 minit. Anak patuh seawal sepantas 4 minit kan. Tak faham lagi apa maksud dia. So tapi bila kita dah sign up, lepas tu kita baca tutorial result, lepas tu kita isi nama anak, lepas tu kita panggil anak untuk explain apa penggunaan benda tu, contoh visual dan sebagainya. Okay. Power. Bukan 4 minit. Selepas kita explain je, lepas tu, okay, Baba, Rizki nak buat apa ni? Anak saya kebetulan nama Rizki juga. Rizki nak buat apa ni? Masya Allah. Anak nama Rizki juga. Allahu Akbar. On the spot. Kan selalu yang kita nak suruh dia tu macam banyak je akan dia nak tengok laptop, nak main game lah apa semua, tapi on the spot. Saya terus mesej kepada Tuan Syafiq, weh dahsyat ni, terkejut ni kan. Ada mesej dia direct, terkejut ni, boleh on the spot tu kan. Dia kata dia gelak je. Dia kata ingat saja ke claim 4 minit.
Oh, okey. Dah saja dah setahun lebih dah diperbuat kan. Kita bukan saja-saja. So memang proven. So memang jadi, memang kalau kata Tuan Syafiq, betul Tuan Syafiq kan saya ada mesej kan? Betul. Dia boleh gelak kan? Dia boleh gelak kan? Ingat saja-saja ke claim 4 minit. So memang betul. So alhamdulillah sekarang lebih kurang dalam 3 minggu saya pakai dan still lagi tak ada masalah sebab ada orang ingat kalau benda ni kadang budak ni seronok site je. Tak kan, seronok site tapi tak, alhamdulillah apa ni dah 3 minggu dan saya tengok parent-parent lain dalam tu yang dia dah start setahun lebih dah. Parent-parent dalam tu pun orang lama semua tu kan, orang lama. So dia pun memang duk konsisten je pakai. Dan buat satu lagi yang good thing pasal Good Rezeki, dia macam Facebook juga. Facebook kalau perasan dia sentiasa ubah dia punya apa tu muka depan itu lah, interface dia tu, ubah dia punya function dan tambah function. So Good Rezeki pun Tuan Syafiq plan dia macam tu. Dalam tempoh 3 minggu ni pun saya rasa dalam 3 ke 4 benda function baru. Kan? Kalau tengok Kita minta Tuan Syafiq ceritakan perancangan beliau Baik. kan, dia punya tu pun dah lain. So dia sangat yang budak ni tak sempat bosan. Parent pun tak nak bosan. Parent nak bosan apa? Sebab nampak impact kan. Nampak kesan. So apa kita nak bosan? Dia yang kita bosan ni macam alamak dah tak jadi lah ni. Kan? Tapi yang penting still lagi parent punya peranan. Parent kena kreatif. Parent kena tahu function dia. Macam mana nak buat. Dia bukan smile kat semua benda, dia bukan marah kat semua benda. Kan? Kita nak bagi apa macam saya, kalau kata kalau dia nangis saya akan kira 1, 2, 3 stop tu. Kalau dia tak stop saya akan bagi sampai penjara. Tapi bila lepas dia istighfar dia stop, saya bagi tu 1 ke 2 smile. Maksudnya nak reward dia sebab dia berhenti nangis tu pun saya reward dia. Reward dia. Berhenti nangis pun kita reward. Jadi kita bukan sekadar takutkan dia dengan apa tu apa ni penjara, kita takutkan dia kita takutkan dengan benda yang kita larang, tak. Kita takutkan juga tapi at the same time kita reward dia juga kalau dia berhenti nangis ke, dia berhenti gaduh. Macam kalau kata antara saya ada 4 orang anak. 4 orang anak. Kalau macam dia pun berebut something. Okay, dia pun berebut something kan. Apa ni adik nak yang abang punya toys, yang si nak ada kakak punya toys. So saya cakap apa? Kakak nak mengalah tak? Kalau kakak mengalah bagi kat adik main, bagi kat kakak smile 2. Masya-Allah. Kita bagi 2 smile. Bagi 2 smile. Bagi 2 smile. Tapi dia ada juga antara jangan kedekut dengan kedekut. Dia ada dua. Kadang-kadang kita terlalu kedekut, anak rasa macam susah kemas bilik punya banyak kan. Dapat satu. So dia dah dia sendiri demotivate. So tak boleh dia tak boleh. So kita belanja dia banyak-banyak. Belanja dia. Bagi dia rasa belanja reward tu, jangan kedekut reward tu banyak-banyak. Tapi kena pandai bukan semua benda di rewardkan juga. Kan? Macam sekarang pula saya faham apabila dekat PKP ni cikgu bagi kerja sekolah kan. Kerja sekolah, lepas tu ada session 1 hour macam sekolah anak saya 1 hour setiap pagi dengan 1 hour petang ada session dengan cikgu dekat WhatsApp group. So nak dapatkan masa 1 jam anak kita ni kan daripada yang fokus kepada kerja sekolah, fokus kepada sekolah ni, ya Allah. Kita kadang pelik macam mana kat sekolah boleh duduk dari pagi sampai petang, tapi bila nak duduk kat rumah nak dapatkan 1 jam dia yang berkualiti pun kan. Dia macam nak main game 2 jam pun boleh, tapi bila nak belajar ni sejam dia rasa macam banyak je, lamanya. Tapi kan, so apa kita boleh buat? Kita belanja dia, okey. Kita bagi full mark, kita bagi full smile sampai atas dapat 1 star. Tapi fokus 1 hour ni buat homework, tengok cikgu tu semua. Okey, boleh fokus 1 jam, tak ada masalah. Kan? Kalau macam dia nampak apa ni kita tanya je. Dia dah tak larat ke tu? Dah tak mau buat ke tu? Dia macam nak kan. So dia sendiri nak sebab dia nampak satu betul lah visual kan. Dia nampak reward dia nampak atas dia nak kumpul star, dia nampak dalam bayangan dia nampak, dia tengok ni star dia ada berapa? 18. Dia kena kumpul 50. Visually dia nampak reward tu jumlah dia berapa, visually dia punya kelemahan. Jadi visual. Yang mana Tuan Syafiq sebut tadi tu, kita duduk gunakan volume verbal. Kita duduk gunakan benda-benda yang tidak nampak visual. So bila visual ni nampak 18, 20 dan sebagainya kan. So saya tengok ada satu soalan sesuai untuk bilangan anak ramai dan jarak usia yang rapat. Anak saya 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun dengan 3 tahun.
So rapat-rapat semua guna. Sampai anak 3 tahun pun saya guna. Cuma yang 3 tahun ni dia tak berapa ni lah. Cuma dia still takut kepada dia takut kepada masuk penjara tu. Sebab bila ada visual masuk penjara, tak mau masuk penjara kan. So dia nak, ini nama dia Dina. Dia panggil dia Nanat lah. Nanat dapat smile tak? Nanat masuk penjara tak? So dia tanya macam tu. So dia belum pernah lagi masuk penjara. Yang kecil tu kan, yang abang sikit yang 4 tahun 4 tahun tu, yang tu banyak kerap masuk penjara sebab yang tu dia yang tu tak masuk penjara kan. Tapi bila lepas dia masuk penjara, lepas tu dia istighfar, so dia okey, dia diam. Tengah nangis okey masuk penjara, istighfar diam. Dia lepas diam okey, kita belanja dia 2 semai, dia naik balik semai. Jadi maksudnya ni perkongsian daripada Tuan Rafi sebagai pengguna Good Rizki baru berapa bulan Dah 3-4 bulan 3 minggu. Baru 3 minggu dan dah nampak hasilnya. Tidak perlu menaikkan suara, tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi bagi reward, bagi denda macam penjara. Penjara itu bukannya masuk kat penjara, kita buat bilik penjara, bukan. Tak. Kita maklumkan bahawasanya situasi ni anda layak untuk masuk penjara. Jadi itu adalah dia punya denda. Dia kalau dekat apps tu, dekat bawah tu, dia ada penjara tu Syafiq Penjara, visual penjara. Visual saja. Visual penjara. Masuk penjara tu maksudnya dia kena buat something, kena istighfar. Dia buat benda jahat lah. Dia macam ni, prinsip Red, saya tambah sikit Dia macam kalau kita dah biasa main, kalau dulu lah kita biasa main Saidina. Kita main Saidina Jutaria kan. Tapi satu kita tak perasan Saidina ni yang tak betul ni ada satu. Bila time anak masuk penjara, apa yang kita buat? Kita kena bayar. Kita ajar anak kita dah masuk penjara, kena rasuah, boleh keluar. Tapi dalam Good Rizki ni kita ubah sikit. Masuk penjara dia kena buat something juga sebab dia tetap ada kena punishment. Sebab biasa kalau reward chat dekat luar sana guys, dia hanya berkaitan dengan positif je. When you do good things, kita baru notekan sebagai benda tu positif. Tapi bila time do bad things, dia tak ada orang kata untuk bagi balance. So that's why kita Good Rizki ni kita focus on do good things, kita ada visually macam mana kita nak portraykan good things tu, and time dia buat bad things, dia ada cara untuk dia nampak yang dia tu buat bad things, and kita ada punishment kita. Punishment kita tu nak keluar daripada penjara, kena istighfar lah. Sebab orang kata buat, sebenarnya secara tak langsung kita nak ajar anak kita ni, bila kita buat kesalahan dengan mak ayah tu, sebenarnya kita bukan setakat berdosa dengan mak ayah, tu kita berdosa dengan Allah lah. Kita kena ajar dia orang, and bila kita buat salah, kita istighfar dengan Allah, mohon ampun. And satu lagi kita nak ajar, sebab dalam Good Rizki ni kita bukan suruh anak je istighfar. Sebenarnya denda tu adalah kita kena istighfar bersama anak. Sebab apa yang kita tak nampak sebenarnya, anak yang soleh, anak yang baik, anak dengan cakap ni semua rezeki daripada Allah. So bila time Allah tarik rezeki itu, kenapa? Antara asbab yang paling orang kata paling biasa lah adalah sebab ada dosa-dosa lama kita belum dikifarahkan lagi. Orang kata kifarah dosa tu belum sampai lagi. So antara itulah peluang untuk kita sedar kan. Betul. Kita nak mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah aku banyak dosa. Apa dosa aku ni, anak aku tak dengar cakap macam ni, ampunkanlah ya Allah. Supaya bila time kita mohon ampun dengan anak pun tenang, kita pun tenang. And sebenarnya untuk kita marah dia, bila time dia buat salah, kita akan reflect diri kita balik. Dia jadi macam tu sebab kita. Boleh jadi dia macam tu sebabkan asbab kita juga ada dosa-dosa lama kita yang Allah tak ampunkan lagi. Dia jadi macam tu asbab kita yang sentiasa guna verbal. Dia jadi macam tu sebab kita yang tak guna cara yang betul. Allah sadar kita nak tengking dia. Sebenarnya kita sendiri akan rasa sayu tengok anak kita tak dengar cakap. Ini salah aku ni. So ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Itu salah satu aspek dalam Good Rizki lah yang kita biasanya sebab kita tengking atau cubit atau guna kekerasan atau naik suara, selepas kita dah tenang kita menyesal. Betul. Jadi produk Good Rizki ni apabila diguna pakai dan dipraktiskan, ibu dan bapa dan anak-anak akan tenang di rumah insya-Allah. Okey, saya nak panjangkan terus. Semakin hangat kita punya perbincangan, perkongsian. Wow, kita ada lebih kurang 90 yang sedang mendengar perkongsian ni. Alhamdulillah, terima kasih, share lagi. Okey, sebelum saya ajukan soalan kepada Dr. Nozila, okey, kepada para pendengar, anda layak untuk memenangi hadiah, okey. 5, kita terima kasih kita ucap kepada Tuan Syafiq ada 5 program Good Rizki, okey. Juga terima kasih kepada Tuan Rafiq untuk 5 produk Khalif pemakanan suplemen tambahan dan juga pada Xiaomi Kids kita akan bagi 5 Xiaomi Kids online program Jadi syarat dia adalah kriteria kita adalah wajib share live ini, komen banyak-banyak. Okay, dapatkan tag like di akhir program ni. Saya akan sebut tag like, saya tak nak sebut sekarang, saya sebut di akhir program. Dan isi borang di link yang tertera untuk
kamu untuk permohonan layak untuk dapatkan hadiah. Baik. Okey, Dr. Nozila. Okey, saya akan telanjangkan soalan kepada Dr. Nozila. Okey, Tuan Syafiq dengan Tuan Rafi saya akan hide sebentar. Nanti saya akan bawa balik boleh Baik. Alright. Dr. Nozila, apa pendapat Dr. Nozila daripada sudut psikologi Okey, apa pendapat Dr. Nozila daripada sudut psikologi keberkesanannya produk Good Rizki ni? Sebab Dr. Nozila dah guna saya rasa lebih daripada 6-7 bulan saya rasa. Betul. Betul. Dan Dr. Nozila guna praktis kepada anak-anak yang di rumah lah kebanyakannya 3 orang tu kan? Ya. Okey. Dan bagaimana ia boleh memberi impak positif dalam family secara keseluruhan daripada psikologi itu sendiri. Silakan Dr. Nozila. Okey, nanti ingatkan balik, takut terlupa soalan Right. Okey, saya guna Good Rizki ni tahun lepas lah. Mungkin lah dah dalam, ni bulan berapa dah, bulan 4, mungkin dah lebih daripada 5 bulan, 6 bulan macam tu lah. Tapi oleh kerana anak saya tu 3 yang kecil tu sekarang dah usia 12, 10 dengan 8. Jadi diorang ada berbeza daripada segi orang kata perkembangan kognitif diorang lah kalau kita ikutkan Jadi dia kena adjust lah apa yang bila saya tengok dia punya manual Good Rizki tu, saya lihat, saya baca, saya faham kan, macam dia ada arahan, kena macam tadi Tuan Syafiq cerita, kena ada cara dia, kalau tak boleh dia kena masuk dia akan dapat dapat dia panggil angry face dan masuk ke penjara. Anak-anak saya setakat ni tak pernah masuk penjara. Didak daripada sebab accumulation of smiley tu, smiley yang happy face tu lebih banyak daripada yang angry kan. Jadi bila dia tolak pun dia tak sampai masuk ke penjara lah. Tapi saya tunjuk jugalah, okay, this is what happen bila masuk penjara. Dia kena istighfar, lepas tu kena naik balik semua lah. Jadi bila kalau itu yang saya suka tentang Good Rizki ni, sebab dia fleksibel, bergantung kepada konteks kita. Konteks macam konteks saya berbeza dengan anak Tuan Syafiq, anak Tuan Rafiq, anak Principal Red kan. Jadi saya gunakan konteks yang berbeza dan pendekatan saya pun diorang tahu ada hukuman, tetapi saya lebih jenis yang saya highlight benda yang positif walaupun benda tu tak orang kata kita tak mencari, bukan masa kesilapan, tapi saya highlightkan, okay, you are doing good thing, okay, no, sekarang ibu reward this behavior. Sebab kalau ikutkan daripada teori psikologi, kita point perkara yang bagus pada masa diorang kadang tak perasan akan menyebabkan lebih banyak behavior positif later on dan lebih berkekalan. Kita ulang, kita point benda yang positif, apa yang dia buat kan, dia akan memberi kesan yang lebih panjang. Sebab untuk mempertahankan dia punya tingkah laku tu berbanding dengan masa kalau katakan budak tu buat salah dan kita kata okey, kenapa tak buat macam ni, bila buat macam ni kita boleh dapat apa ni. Contohnya lah kan, kita tengah okey, tak ada benda, tak ada masak, tak ada ni, tiba-tiba dia bangun dan pergi ambil gelas daripada depan kita dan tolong basuhkan. Saya akan bagi smiley sebab saya kata bagusnya tolong cuci. Yang itu yang saya guna pakai lah. Sebab tu saya kata dia bergantung kepada konteks macam mana kita punya keluarga lah. Macam anak-anak saya ni orang kata tak adalah orang kata nak bergaduh sangat tu, jarang-jarang sekali lah. Bukan tak bergaduh, biasalah budak-budak kan. Kalau tak bergaduh tu bukan namanya budak-budak. Tetapi bila saya buat introduce macam tu, sebab sebelum ni pun memang saya dah mulakan dengan all this positive words, positive behavior kan, sebagai prevention untuk perkara yang negatif. Jadi dia orang dah biasa dah. Kadang-kadang bangun pagi, macam pagi tadi Humairah pagi-pagi je dia dah bangun, ambil gelas dekat meja ayah dia, kat meja saya tu sambil terus basuh pinggan. Jadi yang itu kita terus reward. Jadi kita reward dia lah. Dan macam masa mula-mula hari tu pun memanglah sangat excited macam anak Encik Rafiq tu kan. Apa lagi nak buat? Tahu nak semayang, semua bentang sejadah dah siap-siapkan. Apa lagi nak buat? Berebut-rebut sampai berebut nak buat kerja sebab nak dapat reward kan. Yang dapat yang happy face. Itu yang saya seronok. Sebab dia punya perbezaan dia,
kalau betul lah macam Tuan Syafiq kata, visual tu memang sangat penting. Macam kalau katakan saya di klinik pun ada klien-klien saya yang ada masalah tingkah laku kan. Contoh kalau kita nak kata mak dia cakap okey susahnya doktor, dia ni nak pergi suruh kencing pun susah. Tentunya budak-budak yang kes apa dia panggil, kes suka terkencing malam ataupun dia suka hol kan, benda macam tu yang datang kat saya lah kan, yang psikiatri ni kes yang kadang-kadang mak tak tahu macam mana nak control. So apa yang saya ajar dulu, okey saya bagilah star chart yang manual tu lah. Manual maknanya ada tarik sekian-sekian, ada star. Okey kalau katakan dia buat baik, kita katakan dia warna merah. Kita buat kalau dia tak capai, kita katakan warna biru. Tapi saya kata jangan highlight benda yang negatif. Kalau katakan dia cuba tapi dia tak dapat, kita buatlah star tu setengah merah setengah biru, sebab kita tak nak highlightkan benda yang negatif. Bergantung juga pada keadaan lah, maksudnya sebab yang ni macam budak ni struggle untuk orang kata pergi toilet secara rutin supaya dia tak terkencing di sekolah semua kan. Jadi kita adapt dengan situasi. Memang takkan serupa lah untuk semua mak ayah. Jadi daripada bila dia lihat star banyak dan dia jumpa saya, dia akan bawa balik star chart tu. Dan masa zaman dulu saya rajin lah beli stiker kecil-kecil kan. Saya bagi stiker Ultraman. Tengoklah kalau budak tu yang reward daripada seorang doktor. Jadi bila saya nampak Encik Syafiq punya ni kan, saya kata ya Allah bestnya kan. Yang ni tak perlu datang jumpa doktor. Itu yang saya contact Encik Syafiq. Kalau ingat saya baru browse tadi, saya contact Encik Syafiq 22 hari bulan 11. Kan Encik Syafiq kontak saya balik ke, saya kontak Isyamin tu kan. Saya nak kata bahawa benda ni banyak tolong saya di klinik. Jadi maknanya kan saya kata dengan parents, sebab sebagai pakar psikiatri, kita ada yang kita sebagai terapis, tapi parents dia menjadi co-terapis di rumah. Maknanya dia orang sebenarnya kita empower parents untuk jadi terapis di rumah dan datang jumpa saya bila perlu. In fact sebenarnya masa mula-mula Good Rizki ni dia lalu kat Facebook saya tahu Encik Syafiq, lalu 2-3 kali ni kan. Saya tak tanya lagi apa benda Good Rizki ni kan, saya baca-baca tapi tak ada niat lagi nak beli. Sehingga saya ada satu klien saya, kalau dia tengok saya punya kita punya live ni, dia akan tahu klien saya ni memang sangat istimewa. Daripada kecil saya jaga dia sampailah sekarang dia dah darjah 6 kalau tak silap saya. Dia memang ada banyak isu yang memang emak dia memang ya Allah sangat seorang yang sangat sabar, macam-macam dia buat dengan sedikit masalah perubatan semua. Dan tiba-tiba dia tunjuk kat saya, anak dia main handphone, dia tunjuk kat saya, doktor dia dah banyak dah okey, boleh tidur sendiri kan. Saya kata macam mana buat? Saya kata ni kita melanggan ni Good Rizki. Mak saya nak tengok lah, saya kata Good Rizki ni macam mana, sebab saya tak nampak benda, tak melanggan. Cik Syafiq tak boleh tengok kan, tak kenal lagi masa tu. Jadi saya pun tengok, oh gini doktor, bila dapat ni dia dapat lah ni happy face. Lepas tu kodak dia masuk bawah ni kena istighfar makan. Oh saya kata bagusnya. Habis je klinik saya terus pergi order. Balik tu saya terus buat dengan anak-anak saya. Subhanallah, memang happy sangat. Saya rasa macam ya Allah, separuh daripada kita punya orang kata emosi ni memang control by Good Rizki punya gadget tu. Jadi saya memang yelah psychologically memang orang kata apa yang kita nampak tu memang akan menjadi ingatan anak-anak kita. Jadi secara personal ni saya nak concludekan bahawa apa yang Cik Syafiq buat tu memang kenalah dengan perkembangan kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni pada usia macam yang masih kecil lagi, dia lebih lihat pada social learning kan, dia tengok apa yang orang buat dia akan tiru. Jadi kadang-kadang kita pun macam alamak, kenapa dia buat behavior macam ni kita nak ubah. Jadi macam satu kesukaran untuk kita nak ubah, sedangkan pada masa yang sama budak tu sedang berkembang, kita tak tahu macam mana kita nak bagi tahu benda ni betul, benda ni salah. So one of the way is actually tunjukkan Rizki ni supaya dia faham bahawa mak suka bila kita buat macam ni. Tapi sebelum ni saya belajar dengan orang tu buat macam ni. Contohlah kalau macam budak-budak kat sekolah kadang-kadang macam anak-anak saya dia bergaduh, duk sebut tak boleh sebut babi itu kan. Jadi sampai satu hari bergaduh, saya cakap okey, babi tu tak ada masalah, nak buat ayat babi itu sedang berlari, tak salah. Dia bergaduh sama dia, tak bolehlah sebut babi, dia cakap kan. Tapi kalau kita cakap engkau babi, tu berdosa, itu tak boleh tu. Jadi sebab dia tengok dengan kawan dia belajar orang ni cakap pasal babi, kutuk-kutuk orang, tapi saya kata benda tu tak sah. Jadi macam mana? Jadi bila saya kata okey, bendanya macam ni, faham ke tak faham? Dia bergaduh lagi, bercerita lagi,
saya akan remind balik, okey, kan ibu dah cerita apa itu babi, kenapa kita boleh gunakan pada masa yang macam ni, sehinggalah yang tak bergaduh dan saya harapkan bagus sekarang dah tak bergaduh dah benda tu, saya bagi smiley. Sebab tahu saya improve bukannya sebab diorang buat satu benda baik je, tapi bila diorang stop doing benda yang tak baik pun saya bagi. Macam tadi saya kata apa-apa sahaja aktiviti pun walaupun tidak berkaitan dengan isu seharian saya tetap bagi. Sapu sampah kan, macam itulah lebih kurangnya. Baik. Terima kasih Dr. Nozila daripada sudut pakar psikiatrik, apakah daripada sudut psikologi, impact kepada keluarga Dr. Nozila. Terima kasih banyak. Okey, sebelum saya pergi ke Tuan Rafi berkaitan dengan produk pemakanan tambahan, saya akan tanya Tuan Syafiq dulu Yes, Okay, Dr. Nozila, saya hide Dr. Nozila sebentar. Okey. Tuan Syafiq, boleh tak kongsikan perjuangan besar di sebalik Good Rizki ni, maknanya Big Y. Selepas tu saya dah dengar 2-3 hari lepas kita berbincang, saya dah dengar bahawasanya ada penambahbaikan ataupun benda yang kita boleh Good Rizki boleh tambah supaya anak-anak lebih baik. So saya dengar dah tu, boleh kongsikan kepada ibu apa penambahbaikan yang sedang dilakukan dan mungkin dah ada, dan juga Big Y Good Rizki ni ke mana kita nak bawa dia. Silakan Tuan Syafiq. Terima kasih Principal Rad. Dia sebenarnya saya cerita satu insiden yang buatkan kata jadi asbab yang trigger saya, yang saya nak share dengan parents saya. Masa tu saya ingat lagi saya dekat IOI City Mall. Lepas tu kita dekat depan kedai buah tu kan, saya tengah nak beli sushi. Lepas tu masa tu saya ternampak ada seorang budak ni, dia tengah mengelamun. Dia ke belakang sikit sebab ibu dia tengah kat depan jalan laju, dia kat belakang. Dia belakang. Dia just sebab dia mengelamun sekejap je. Lepas tu dia terjarak sikit, betul-betul ibu dia tu realise yang anak dia tu ke belakang sikit. Apa yang berlaku, dia datang dekat. Saya tengok muka budak tu sangat takut lah. Sangat takut sebab dia macam dah expect something yang dia dah buat silap. So apa yang akan jadi ni kan. So apa yang jadi masa tu saya nampak terus ibu dia cubit sekuat hati, menangis mengarung budak tu. Lepas tu saya duk fikir macam Masya Allah, dia reflect sebab dia terbayangkan diri saya yang dulu sebenarnya. Sebab saya pun, anak saya takutkan saya sampai level macam tu. Sampai kan kita rasa macam ini tak betul ni, sebab sebenarnya walau macam mana pun emotional state kita sebagai parents, anak tetap tak boleh takut kita macam dia nampak hantu. Tak kena tu. Sebab respect dia tak related dengan dia bukan related dengan tahap garangnya kita. Yang baru saya realise yang asbab daripada Good Rizki tu, saya realise yang respect dia tak related dengan tahap garang kita, tahap kita punya nak tunjuk tegas. Sebenarnya respect anak pada kita tu boleh jadi even kita tenang dengan cara yang betul. And betul saya nampak parents tu macam tu, saya rasa macam Masya Allah. And saya nampak lagi lah few example yang saya nampak depan mata. Saya kata sebenarnya kita experience ni, big why saya sebab saya nak Good Rizki ni adalah nak bantu. Kata sebenarnya selain daripada nak bantu parents tu, sebenarnya saya nak bantu anak tu sendiri sebenarnya. Sebab kita parents ni, kita tak tahu, memang saya nak bantu dari sudut nak bagi solution, tapi big why dia lebih kepada sebab saya nampak budak-budak yang menangis, yang teruk, dia reflect macam mana anak saya tu. Saya rasa macam kalau ada satu solution yang insya-Allah Allah bagi dia berkesan, benda tu sangat baik untuk anak-anak. And kalau semudah tu sebenarnya anak boleh berubah, kenapa kita nak simpan seorang macam tu? Kenapa kita nak simpan untuk diri sendiri? So that's why masa tu saya willing to spend duit apa semua nak buat benda ni. Sebab kita nak sebenarnya dia adalah satu perjuangan untuk kanak-kanak sebenarnya. Selain pada sebab parents. Sebab anak-anak tu dia membesar, apa yang akan datang berlaku tu, apa yang akan terjadi akan datang tu, it depends on macam mana kita treat dia sekarang. Kita tak nak nanti lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang, dia punya memori dia penuh dengan kita ni, macam dia pandang kita macam harimau, macam hantu, takut dia. Kita nak biar kita ni tenang, tapi dihormati dalam keadaan kita tenang. Itu satu, itu big why dia lah, perjuangan untuk kanak-kanak tu. Lepas tu, satu lagi saya nampak big why saya yang kedua adalah sebab kita as parent, tak ada parent sebenarnya yang betul di life kita ada anak, terus macam aku nak jadi parents yang pukul anak. Aku nak jadi, benda tu sebenarnya berperingkat. Dia kita jadi sampai macam mana kita sekarang. Kalau sekarang ni kita ni ada pukul anak, kita bukan masa day one kita ada anak, kita terus pukul anak. Dia terjadi secara berperingkat, by stage. Dia kita start dengan macam tadi lah, verbal tak jalan, kita dah max volume. Lepas tu kita akan guna fizikal, then baru kita realise jauh dah aku sebenarnya.
sebenarnya dah ajak dah kita. tahu. So saya ini sebagai satu bantuan lah, sebab saya percaya semua parents sebenarnya nak jadi yang terbaik untuk anak-anak, tak nak marah. Yang berlaku sekarang ni, yang marah ni semua salah satu asbab ni sebab kita buntu sebenarnya. Kita tak ada solution, kita tak tahu apa nak buat, bukan sebab kita tak nak. So that's why lah saya nampak yang ini adalah saya nak bantu, big why saya adalah kita nak bantu orang kata anak-anak, perjuangan untuk anak-anak. Pada masa yang sama saya nak tarik balik parents yang that it is possible to be orang kata calm at the same time respected by our children. So saya nampak itulah perjuangan dia. And dari sudut penambahbaikan, asalnya dulu Good Rizky ni dia lebih kepada macam kita marketkan dia lebih kepada macam visual chart lah, sebab it is a product. Tapi peletam makin hari dah berapa bulan kita pernah buat banyak penambahbaikan dalam Good Rizky, and saya realise yang Good Rizky ni adalah satu movement sebenarnya. Dia adalah satu community dan juga movement untuk community. Yes, community. Dia dah jadi macam satu community, sebab dalam Good Rizky sekarang ni pun kita dah ada buat good stories, yang mana dalam good stories tu kita buat macam social media kita sendiri, macam IG, tapi yang dibenarkan untuk share dalam tu hanyalah kebaikan anak-anak. Sebab apa? Good stories. Good stories, ya. Dia macam stories, dia akan hilang dalam masa 3 hari. Macam story WhatsApp, dia 24 jam kan. Kita ni WhatsApp status hilang 24 jam ni dalam 3 hari. So apa yang kita nak buat sebenarnya, salah satu kita punya mission untuk good story ni, sebab kita nampak macam kata Dr. Nozila tadi lah, pengaruh rakan sebaya tu sangat sebenarnya sangat efek anak kita. Tapi kat mana anak kita nak tengok contoh rakan sebaya yang baik zaman digital ni? Kita tak boleh nak larang dia guna gadget. Tapi kalau anak kita just ada akses kepada TikTok contoh, kepada social media yang orang kata mostly bagi ajar anak kita buat perkara-perkara yang kurang baik, yang itu yang dia belajar. So mana kita nak orang kata dapatkan contoh yang baik? Sebab bila time kita parents, kita ada stigma yang bila time kita share kebaikan anak dekat Facebook contohnya, kita akan risau yang parents lain akan kata kita ni nak show off. Kita akan risau yang kita ni rasa macam kita itu bukan tempat yang betul untuk kita share anak buat baik yang simple, sesimpel ambil air. Takkan nak tunjuk kat IG kot. Takkan nak anak angkat kain kita nak share dekat IG, tak kena. So that's why kita create satu social media yang basically parents memang terus boleh share. Even benda tu sekecil, just anak tolong ambil air, anak tolong lipat kain. Tapi bila time kanak-kanak lain, saya ambil contoh anak saya, dia tengok ada anak-anak lain dalam social media tu semua gambar anak-anak buat kebaikan dan ada caption sikit lah, ibu bapa tu share apa anak dia buat. So dalam good stories tu basically anak secara tak langsung anak saya cakap, nak buat macam ni, nak lipat kain macam ni. Dia nak ni sebab dia macam inspired yang kawan-kawan dia, semua buat kebaikan, sebab tu yang diperlihatkan untuk dia. Kalau dia nampak yang menari je semua, yang duk menari macam tu, memang dia akan jadi macam tu lah. So itu salah satu yang yang saya nampak, yang balik pada soalan tadi tu, saya dah nampak ni lebih kepada macam satu movement, satu community yang kita nak besarkan kita punya community ni, supaya at least kita ada orang kata, kita takkan boleh jadi perfect. Saya personally pun kita ada masa kita akan ada tertinggi suara. Kita itu biasa. Kita bukan perfect sebab kita bukan maksum. Kita memang tetap akan buat kesilapan. Tapi kita ada orang kata, ibaratnya kita ada asas yang kukuh lah. Yang bila kita ada community, kita tengok, kita always ada something to refer back lah. Kita untuk tengok, okay, orang lain pun buat macam ni. Sekarang pun kita dah akan perbanyakkan lagi untuk orang kata pelbagaikan lagi kita punya function dalam Good Rizky ni dari sudut ke community, untuk meningkatkan lagi dia punya keberkesanan, and kita dalam planning untuk meningkatkan lagi orang kata tahap keseronokan anak-anak. Sebab apa yang kita nampak dari sudut satu yang kita boleh penambahbaikannya adalah nak bagi anak-anak tu lagi seronok macam mana dia main game. Bukan kita nak bagi dia main game, tapi kita nak bagi dia seronok feeling tu, that feeling of excitement dia main. Yes. Kita nak gunakan sebab kita sekarang ni orang kata kita zaman digital ni, nak tak nak memang kita tak boleh nak lari daripada orang kata teknologi tu sendiri. Tapi dia lebih kepada macam mana kita nak gunakan benda yang kita orang pandang teknologi tu sebagai negatif, kita nak jadikan sebagai positif. Itu yang lebih penting kita kena fikirkan. Bukan nak kena fikir macam mana kita nak orang kata tak bagi anak kita main gadget. Bukan kita nak kena macam mana aku nak stop terus. Saya respect lah pandangan yang stop terus tu, alhamdulillah dia mampu. Tapi most parent yang macam biasa macam kita tak mampu. So apa cara yang kita nak buat? That's why lah kita gunakan, kita nak bagi keseronokan dan addiction tu sebagai motivation booster untuk anak-anak ni.
kita gunakan benda yang so-called negatif tu sebagai benda yang boleh motivate untuk dia buat benda kebaikan. So dia akan jadi positif. So Baik. itu saya nampak lah yang pada soalan Principal Red tadi tu. Terima kasih Tuan Syafiq. Tadi Tuan Syafiq dah ceritakan bahawasanya kita nak ada addiction, anak tu addiction kepada benda baik. Okay. Sebab ketagihan yang baik tu tak salah. Dia akan create adrenalin dalam otak kita dan badan kita, dan minda kita akan bersedia untuk buat benda yang baik. Even yang kita sedia maklum sebagai orang Islam, kita berniat nak buat baik, baru niat belum buat kita dah dapat satu pahala. Betul. Sekarang Tuan Syafiq telah berjaya buat satu produk di dalam platform Good Rizki, di mana kita merewardkan. Kita bukan cakap dia dapat pahala, tapi kita rewardkan dia nampak ada satu smile, ada smile dan sebagainya. Jadi ada kelemahan yang dia buat, kesilapan yang dia buat, dia akan kena denda dan sebagainya, tapi dia boleh beristighfar. Boleh minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, even pada kita kalau dia buat kesalahan macam tu. Okey. Saya ingin teruskan lagi kita punya perbincangan ni. Sebelum saya pergi ke Tuan Rafiq untuk kongsikan makanan tambahan, Khalif untuk membantu anak-anak semasa PKP ni maupun selepas PKP, dan juga satu produk disinfektan yang baru dikeluarkan iaitu Rumah untuk dikongsikan. Sebelum tu saya minta kepada para pendengar, terima kasih banyak komen yang kita dengar. Mungkin doktor nanti slot sebelum kita penutup saya akan benarkan untuk soalan-soalan dijawab. Para pendengar, anda layak untuk menyertai mendapat hadiah daripada kami, iaitu 5 daripada Good Rizki, 5 daripada Khalif, produk Khalif, dan 5 daripada online Show-Me Kids online video, dengan cara wajib share, teruskan share, banyakkan komen, dapatkan tagline di akhir program nanti, saya akan sebutkannya, dan isi link ni saya minta kepada pembantu saya ni untuk naikkan link di dalam komen, link di mana anda boleh isi nama, email address dan juga detail, masukkan jawapan situ, nanti kita akan buat pemilihan. Baik, saya bawa bersama sekarang ni, saya had dulu Tuan Syafiq, saya akan bersama dengan Tuan Rafi untuk berkongsi dengan kita kelebihan. Sekejap hilang sekejap. Tuan Rafi. Sekejap saya masukkan. Tuan Rafi, boleh dengar? Baik. Dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan coronavirus COVID-19, lagilah sebenarnya kita sendiri yang dewasa atau ibu bapa kena jaga kesihatan. Betul. Ini kan lagi kita. Jadi produk Khalif, minta Tuan Rafi ceritakan keberkesanan dia dan kemampuan dia, insya-Allah atas pengalaman setelah berkongsikan produk ni dengan ramai pengguna. Silakan Tuan Rafi. Betul. So macam Khalif ni, kalau macam siapa yang familiar, kita dah daripada 2015 lagi, dan daripada kalau ikut unit terjual, apa yang dah guna, anak-anak yang dah guna, actually kita dah jual lebih daripada 2 juta botol unit. Dekat Malaysia kita dah jual sebanyak itulah. So kita dah ada dan yang bestnya, yang paling ramai pengguna kita ialah ibu bapa yang beli regular repetition, yang dia dah okey, dia dah sesuai dengan anak dia, terus beli. Dia beli lagi lah, so dia jadi kuantiti dia tinggi. Macam kami di Khalif, kami daripada awal lagi buat pun, kami utamakan kepada pemakanan actual food tu. Kalau nak makan kurma, kita galakkan, kita asyik ada buat kempen pun, galakkan makan kurma, galakkan makan kismis, galakkan makan madu. So itu kita punya aim, sebab kita ada doctors paid dietitian yang bersama dengan kita. So memang benda makan buah yang high nutrition, high fiber is very good for your health and the brain lah kan. So itu kita utamakan. So Khalif ni actually ialah satu supplement. Saya nama dia pun makanan tambahan. Supplement kepada parents, kepada kadang anak dia nak makan kurma pun, ya Allah, kalau boleh makan sebiji tu dahsyat. Tapi ada anak yang boleh makan tak ada masalah. Yang boleh makan tak ada masalah, kurma boleh makan, buah tin, delima boleh makan semua, tak ada masalah makan.
kita memang nasihatkan makan je buah-buah tu, bagus. Sebab itu yang benefit kita nak memang daripada buah tu. Kita bagi suplemen ni alternatif kepada parents yang tak ada masa untuk cari buah ni, nak provide, nak sediakan. Macam kurma nak kena buang biji dia baru bagi anak makan, takut anak tu baru 2 tahun, baru setahun kan. So nak kena buang biji dan sebagainya. So kita bagi alternatif yang dalam satu botol dia jus campur campuran buah-buah semua ni. Dan buah-buah yang kita guna dalam ni pun bukannya kita masukkan ekstrak, yang bukan ekstrak lah, maksud saya macam serbuk cordial kurma ke apa kan, yang jadi maksud tak dan bukan juga sintetik. So memang jus Caliph ni dia punya kandungan dia daripada fresh fruits. Buah tu yang kita kopek, kita buang kulit, kita buang biji dia, kita masukkan, kita blend, kita masak, kita jadi jus. Okay. So dia ada apa ni, dari kismis, kurma, buah delima, buah tin, madu, omega 3 dan omega 6 campur. Pemakanan tambahan Pemakanan tambahan. So macam, dan kami aware, kami tahu sebab kami punya doctors advisor kita pun cakap actually food supplement ni actually contribute 1% je. 1% je kepada brain anak ni kalau kita masuk dalam kategori brain minda, nak menghafal, nak membaca, 1% je 1% je. 1% tu pun, tapi 1% ni sangat-sangat diperlukan, sangat berkesan sebab feedback yang kita dapat memang mostly alhamdulillah daripada 2019 ni antara feedback dia anak makin boleh fokus, anak cepat menghafal, anak yang makin kurang demam ni, yang dulu selalu sesama demam seminggu 2 kali mesti demam, tapi sebab kepada Caliph ni dah kurang demam dia, kurang berjangkit dengan anak. So tu antara feedback. Dan feedback dan kesan kita nampak ialah daripada buah-buahan dan yang ada dalam ni sendirilah. Okey. Dan cuma tambahan yang formulasi baru ni, kita ada tambah vitamin A, vitamin C dan juga prebiotik. Itu tambahan yang kita masukkan yang dalam packaging terbaru ni lah, yang 2020 punya ni. 2020 betul? 2019 hujung sampai 2020 ni kita masuk vitamin A dan prebiotik untuk penghadaman. Untuk membantu penghadaman dia kan. So bila penghadaman dia okey, dia ada selera makan. Yalah, kita bayangkan kalau kita sakit perut, kita macam kita membuang tak lawas, so kita memang tak ada selera. Kita duk paksa anak tu makan. Tapi kalau anak tu boleh membuang dengan selesa, perut dia clean, kosong, so memang dia akan makan tanpa ada masalah. So dia relate dia macam tu. Bukannya produk magic. Bukannya produk miracle lah, makan-makan tu pandai, tak kan. Dia just macam membantu anak tu selesa, anak tu sihat, anak tu boleh sekolah, anak tu ceria mood dia, so dia akan semangat untuk belajar, brain dia pun akan fresh, oksigen masuk elok dan sebagainya. So dia relate dia macam tu. That's why macam kami daripada 2015 sampai sekarang. Dan satu lagi yang nak walaupun bahan yang kita ada dalam ni ialah sunnah food, actually kalau kata secara kita tengoklah sunnah food dari kurma, kismis, madu tapi kami tak highlight sunnah tu. That's the special of Caliph. Kami tak highlight. Kita kalau macam sedangkan ingredient dalam tu sebenarnya dah masuk sunnah. Kita tak highlight pun kata ini minuman sunnah, makanan sunnah. Tak, sebab kita tak mau menjual that sunnah punya tu kan. Sebab kita nak menjual sebab kita tahu the goodness of the fruits yang sunnah tu, kita tahu. So kita nak jual the benefit. Bukan kita nak jual kekayaan sunnah tu. So bila orang dah makan, orang dah minum, baru dia macam even kita punya customer pun ada Chinese, ada Indian. So bila dia kalau kita sebut sunnah, dia pun reject total. Dia betul reject. Tapi kalau macam kita tak bagi tahu sunnah, tapi dia tengok bagus lah bahan ni. Anak dia nampak ada kesan dengan anak dia. Ada kurma, ada kismis. So dia automatik kita akan dah berjaya, kita akan cakap sebab kami saya pernah tahu dekat kami buat event besar dekat IOI Mall Putrajaya. Ada Chinese kan, dia kata anak dia makan, dia kata mana you dapat formula semua ni? Kita kata so kita ada chemist kita ada formulation kita. Cuma banyak food yang dalam ni kita ambil daripada kita punya Al-Quran, ada tadi sebut-sebut, ada yang kita punya Nabi kita ada cakap. Barulah kita terangkan. Lepas tu kita cakap, kita sampaikan benefit tu dulu kan, barulah ni. And then tadi saya tengok ada perasan, ada orang tanya, perlu ke guna Good Rizky ni dengan suplemen? Tak, sebenarnya tak ada okey je guna Good Rizky saja, home parenting program ni saja pun tanpa suplemen pun okey. Cuma kita bagi suplemen ni kalau macam kita nak provide lebih extra care kita kepada anak kita ni untuk bagi makanan yang sihat. Tapi kalau macam kita jenis yang memang pastikan anak kita makan sayur, pastikan anak kita makan buah, pastikan makan kurma setiap hari, dah okey lah makan yang tu je. Tapi kalau macam alamak hari ni
2 hari dah ni rasa macam tak bagi apa berhasiat kat anak ni, kecuali bagi makan nasi dengan lauk ayam kan. So faham tak, kadang kita ada that moment kan, duk bagi apa aku bagi, kita pun terlupa apa yang kita dah bagi pada anak kita kan, bagi ayam, bagi nasi, bagi ikan, bagi kan. Lepas tu anak kita kurang sihat, anak kita kurang macam tak lembik, tak kita kita ada apa masalah dia kan. Kalau kita memang setiap hari ada jadual pemakanan kan, jadual pemakanan wajib makan ni, so okey, tak ada masalah. Baik, terima kasih Tuan Rafiq yang dah berkongsikan. Ini kepada mana-mana anak-anak kita yang agak sukar untuk makan buah kan. Jadi produk yang mana boleh membantu ibu bapa di rumah untuk recover balik. That's why dipanggil pemakanan tambahan. Betul. Pemakanan tambahan. Saya pun tengok ada yang ramai tanya mana nak beli semua. Okey, sebab ada yang ramai dah tanya, saya maklumkan kat sini kita ada special offer nanti. Kita bagi link di mana anda boleh dapat Good Rizki, okay? Anda boleh dapat Khalif dan pengisian untuk aktiviti bersama anak-anak anda di rumah semasa PKP ni. Anda boleh dapat video daripada Show Me Kids online program. Tiga benda ni anda boleh dapat hanya 100 yang terawal saja. Kalau kita combine 3 produk ni harga je 228, tetapi untuk 100 yang pertama, nanti link dia kami bagi dalam tu, adalah hanya RM168 saja. Bukan itu saja, diskaun sebanyak RM60. Yang kedua, kita akan buat sekali Zoom ataupun FB Live yang mana khas untuk pembeli saja. 100 yang pertama tadi untuk bersama dengan Dr. Nozila, dan mungkin ada kesempatan sekiranya Tuan Syafiq free, kita akan ajak dia bersama untuk berkongsi juga di dalam live tu, tapi khas kepada yang membeli saja. Okey, tapi bersama dengan Dr. Nozila, insya-Allah kita akan tetapkan satu masa live, tanyalah soalan masa tu. Mungkin kita buat Zoom live ke? Okey, bersama dengan 100 orang tu. 100 orang yang pembeli pertama. Okey, saya so combine tiga-tiga Good Rizki. Okey, Good Rizki kita ni saya masukkan gambar dia sekejap Okey, sebentar. Power tu, best tu. Kita kombokan Tuan Rafi, Tuan Syafiq. Okey, kita kombokan jadi khas untuk para pendengar ini, untuk sampai kepada orang lain juga. 100 orang yang pertama saja akan dapat hadiah special ni, dan juga hadiah tambahan bersama dengan pakar sekretari tadi dalam video live. Okey, mana tadi ni? Okey, sekejap alright, ni package combo ni Okey, saya naikkan kat sini package combo di mana Good Rizki anda akan dapat satu produk Good Rizki, satu access, satu produk Khalif dan juga online video. Good Rizki adalah cara untuk membantu di rumah macam mana kita nak bersama dengan anak. Khalif makanan tambahan untuk anak kita. Video apa kita nak buat bersama dengan anak semasa PKP? Guna video Show Me Kids online tutorial. Ya. Okey. Jadi bagi tengok konten dekat YouTube, bila kita bagi tengok, okey, tengok ni satu konten kat YouTube belajar darab, anak saya pun darjah 2 yang besar tu dia darab. Dia tengok yang tu, bila kita tinggal, kita datang balik, tengok dah jadi YouTube Indon dah. Kan? Dia jadi YouTube Indon dah. Jadi video tutorial yang kita akan bagi tu adalah yang dibangunkan oleh guru tadika kita sendiri. Jadi dia akan tunjuk macam mana nak storytelling dengan anak, macam mana nak buat aktiviti, apa barang nak pakai, semua kita masukkan situ. Itu video tutorial yang kita bagi kepada pelajar-pelajar kita di Tadika Show Me Kids dan di Play School. Okey, kita dah bersama hampir sejam setengah. Okey, sebelum kita penghujung rancangan, saya akan bawa bersama kedua lagi speaker, Tuan Syafiq dan Dr. Nozila. Okey, sekejap Okey, keempat-empat termasuk saya ni, kita bersama live dengan anda. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya live kita. Okey, kepada para pendengar, kita bersama dengan Dr. Nozila Zakaria, pakar sekretari daripada unit bimbingan kanak-kanak dan remaja di Hospital Kebangkerian, HSM Kebangkerian. Okey, kita juga bersama dengan Tuan Syafiq, founder Good Rizki pertama kali live Tuan-tuan semua, tuan-tuan perempuan, sangat bertuah dapat bersama-sama dengan founder yang buat produk ni sendiri daripada hati seorang ayah berkongsi kepada tuan-tuan perempuan sihat, dan juga founder produk Khalif, Tuan Rafi. Sebelum terlupa tadi kita lupa satu, Tuan Rafi, satu produk
baru disinfektan rumah. Oh yes. Okay, disinfektan rumah ni yang mana dia adalah boleh dikatakan almost itu dia produknya. Saya besarkan gambar Tuan Rafi sebentar ya. Okey, produk rumah Okey, jap saya hide gambar Dr. Nozila. Okey. Sebentar. Okey, saya naikkan gambar Tuan Rafi. Okey, produk rumah. Tuan Rafi silakan terangkan sedikit. Okay, so ni produk jenama dia rumah sebab kita di Sisvel, saya punya brand satu Sisvel, kita ada range, macam-macam range. Ada produk kesihatan, produk kecantikan, ada makanan, ada minuman, dan ini antara rumah ialah produk household, produk kegunaan di rumah. So dan sebab kita nampak akan jadi new normal selepas ini, yang mana orang akan sangat particular atau concern mengenai hygienik dan juga dia punya environment. Dia punya rasa macam nak sanitize semua benda. Dan kita nak pergi, nak guna troli dekat nak guna troli dekat Tesco, dekat Giant ke, kita okey kita ni tak kira ada orang sebelum ni, so kita nak spray. So kita nampak yang lepas ni orang nak sanitize lah semua benda, dan tubuh-tubuh dulu ni di rumah, di sekolah kan. Isu pasal jangkitan kuman ke apa semua ni bukan benda baru, bukan zaman COVID sahaja. Tapi kalau ingat, selalu sangat ada kes kuku dan mulut dekat di Tadika memang tiap-tiap tahun ada tuan. Dekat Tadika, kat Kids Playland mesti ada kan. So what if kalau ada satu solution yang budak-budak pun tak ada masalah, kita terspray kat situ, dia terambil jap, dia terpegang ke apa. Sebab kalau yang alcohol base ni dia maksud Tuan Rafi tak ada masalah tu apa? Dari segi ingredient rumah tu. Dari segi ingredient dia memang terbukti. Terbukti satu yang mengenai 99% boleh membunuh bakteria, germs and virus. Yang tu satu lah terbukti yang tu. Dan juga terbukti dia tak terbakar, sebab kalau katanya alcohol base tak boleh letak dalam kereta, tak boleh simply, tak boleh letak dekat spray dekat dapur lagi, kita buka bakar dan sebagainya kan. Letak dalam kereta lagi meletup, sebab alcohol base dia tinggi alkohol dia tinggi. So yang ni dia punya base dia membunuh semua benda yang saya cakap tadi tu, dan dia tidak terbakar, dan budak-budak pun dia kids friendly. Dia tak ada masalah. Budak kalau macam dia nak pegang, dia pun boleh terpegang. Cuma kalau selagi kita boleh avoid supaya dia tak directly masuk mulut tu, okey lah. Tapi kalau terjadi pun tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. So kita dah ada cert dekat situ. Kita ada apa nama dia, safety data sheet. Kat situ yang mengatakan produk ini sangat compatible, sangat sesuai untuk semua orang. So kalau macam di sekolah-sekolah, di Tadika, dekat rumah kita, habis je PKP ni, government akan buat satu kempen untuk sanitize all your premise, all your school, all your house dan sebagainya. So so inilah kita tahu kita offer dengan satu botol 500 ml yang sembur dia ada 3, boleh lock, boleh stream, boleh spray. So satu botol 500 ml ni boleh guna lama lah, sebab sekali spray pun tak, spray dia besar tapi guna dia sikit. Itu beza dia guna straw tu, guna dia sikit. So dengan harga pun tak mahal. 500 ml ni 49. Kalau tengok dekat lain RM49 je kan. 49. So nanti pengumuman nanti oleh Xiaomi lagi rendah. Dan dengan Xiaomi pun ada satu collaboration yang best kan. Xiaomi pun akan keluar version Xiaomi punya, version Xiaomi. So Xiaomi pun akan guna dekat sekolah nanti kan. So jangan risau, parent-parent dekat Xiaomi dah tak risau anak-anak dia ada kan dan sebagainya. So itulah antara inisiatif kita, sebab kita nak bagi pilihan kepada ibu bapa, kepada pengguna-pengguna untuk lepas ni mesti kita ada feel yang untuk sanitize kita punya area, sebab dia boleh guna kepada semua. Leather, kepada sofa, textile, baju ke sebagainya, kulit ke apa dalam kereta ke, nak jadikan hand sanitizer, spray kat tangan, boleh. So semua boleh. So dia boleh satu segala surface boleh guna. Baik. Terima kasih Tuan Rafi penerangan atas produk rumah disinfektan yang sangat penting sekarang ni okey. Yes. Yang dibangunkan oleh Tuan Rafi dan tim di Baling Kedah sendiri. Maknanya sekarang ni saya bawa kembali semua guest speaker untuk kita di sesi penghujung. Okey, apa yang tuan-tuan puan-puan dengar, insya-Allah kami akan buat satu kejutan di Xiaomi Kids School. Kami ada di Xiaomi Kids di Terengganu dan Kelantan. Kami ada play school umur 2 tahun ke 3 tahun, Tadika 4, 5, 6 tahun, sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 6 dan sekolah menengah sampai tingkatan 3, dan kami ada special needs sekolah dan juga terapi. Jadi kita akan bawa
produk yang pertama good rezeki dalam sekolah. Kita akan implement. Maknanya di rumah pun tuan-tuan boleh pakai, di sekolah pun kami pakai insyaAllah. Mungkin Tuan Syafiq, Show Me Kids merupakan jenama yang pertama dapat menggunakan di sekolah. Kita praktis di sekolah supaya di rumah pun dapat insyaAllah. Yang kedua, kita akan bawa juga produk Khalif kepada ibu bapa supaya mereka dapat gunakan di rumah dan juga di sekolah insyaAllah, serta disinfektan yang tadi tu rumah tu. Biar parents bila balik masuk sekolah lepas PKP dia tengok baguslah Show Me ni. Mereka telah ambil inisiatif insyaAllah bersama dengan tiga-tiga speaker ni. Okey, soalan-soalan terakhir yang boleh saya utarakan kepada anda semua. Okey, di hujung ni apakah nasihat, saya boleh share saya boleh minta Dr. Nazila dulu, apa nasihat kepada pendengar-pendengar di masa PKP ni dalam seminit. Tuan Nazila, silakan. Okay. Very short one lah ya. Untuk ibu bapa di luar sana, juga peringatan untuk saya, jaga emosi, jaga kesihatan, amalkan orang kata kehidupan yang membahagiakan. Yang penting kita tahu kemampuan kita. Kalau kita rasa tak mampu, sebab saya sangat berkait dengan kesihatan mental, kena cari pertolongan kepada pakar kesihatan mental. Itu sangat penting. Kita tak nak nanti ada jadi Tarzan, jadi gorila, susah pula semua orang cedera. Okey? Baik. Itu saja. Terima kasih Dr. Nazila, pakar psikiatrik daripada HUSM, Unit Bimbingan Kanak-Kanak dan Remaja. Tuan Syafiq, sepatah dua kata seminit untuk perkongsian ataupun nasihat kepada kita diri sendiri dan juga yang mendengar. Saya rasa saya dah tak nak cerita pasal good rezeki. Saya lebih kepada macam nak as a reminder untuk kita semualah. Ni lah saat PKP ni sebenarnya saat muhasabah diri sebenarnya. Kita experience, itulah saat kita nak tengok sebab this why kita busy, kita pergi kerja, kita tak nampak apa yang berlaku kat rumah. Mungkin kita tak nampak apa struggle isteri kita. Kita tak nampak apa yang anak kita lalui. Ni kita duduk 24 jam. Jadikan 24 jam tu orang kata satu masa untuk kita muhasabah. Apa kita nak perbaiki dari sudut orang kata rohani kita, dari sudut apa cara kita layan isteri kita, cara kita layan anak kita, cara kita orang kata berhubung dengan Allah macam mana? Apa kurang kita selama ni dari sudut ibadahnya, perbaikilah. Inilah masanya untuk muhasabah diri sebenarnya, bukan masa je untuk orang kata itulah kita nak hari-hari kita nak kata benda yang negatif, kita nak kata bila nak habis pun benda tu tak akan berlaku juga. So fokus on muhasabah lah, tu keyword dia insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Syafiq. Muhasabah diri kita, peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, mungkin kita antara yang bertuah dapat. Ni dengar pun jadi lucu, bertuah dapat PKP. Allah Subhanahu Wa Taala bagi, baru kita boleh muhasabah. Kita terpaksa duduk di rumah, terpaksa menghadap ayat terpaksa. Sebenarnya bukan terpaksa. Sebenarnya kita memilih. Apabila berlaku macam ni, kita boleh muhasabah muhasabah diri kita supaya kita menilai semua yang berlaku tu adalah benda tu ada hikmah di sebaliknya. Terima kasih Tuan Syafiq. Tuan Rafi, perkongsian nasihat mungkin kepada para pendengar. Baik, silakan. Okay, so saya sangat sokong doktor dan juga Tuan Syafiq punya pandangan tadi tu. So memang betul lah. So kadang kalau sebelum ni kita nak minta cuti bila anak kalau yang bekerja nak minta cuti dekat bos susah nak bagi. Kan sekarang bos suruh balik hampa duduk rumah cuti kan. Beri dengan anak. So kalau bos pula kalau kata nak bercuti, ya Allah tak jumpa waktu lapang. Tang mana bisnes tak busynya yang dapat cuti kan. So sekarang ni bos pun duduk rumah kan. Duduk rumah sebanyak masa dengan dengan anak, dengan keluarga dan sebagainya, dan waktu inilah untuk kita muhasabah dan tingkatkan amalan. So jadi saya dengan peluang ini saya nak kita mendoakan sama-sama kita semua semoga dijauhkan, diberi perlindungan daripada Allah, daripada sebarang wabak, daripada bencana COVID ini insya-Allah, dan semoga Allah angkat asbab kepada kita berkurung ini, kita tak ada tempat bergantung yang lain, kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab ini Allah dengar doa kita, Allah makbulkan segala doa kita dan Allah ampunkan segala dosa kita insya-Allah, dan semoga semua dalam keadaan yang tenang, stay safe, stay calm, dan kita happy je dalam PKP ni, walaupun decide macam mana ke, jangan kita cuba happykan diri kita, itu je. Sebab sekarang fasa yang sangat betul Dr. Nazila, orang dah start nak stress dah. MKN pun dah link number untuk call kalau kata counselling betul. So kita kita tak ada pilihan, kita ada 3 je benda yang kita boleh buat, iaitu redha, syukur dan sabar, 3 je.
Kan apa situation kita hanya boleh redha, syukur dan sabar. So ini je kita boleh buat, dan nanti nak masuk Ramadan pula kan. So gunakan waktu yang ni yang terbaik untuk kita dan orang sayang kita. Alright, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Okey, kita di penghujung rancangan yang saya janjikan tadi tu untuk mereka claim, okey, untuk layak untuk menerima hadiah-hadiah yang kita janjikan tadi tu. Okey, ini tagline dia. Saya tidak akan type, saya akan cakap. Maknanya yang stay yang dengar kita punya celoteh-celoteh perkongsian daripada tadi Dr. Nazila, Tuan Syafiq, Tuan Rafi ini dia punya tagline ni. Tagline yang perlu anda isi di dalam borang nanti, online borang untuk dapatkan untuk layak untuk dapatkan hadiah percuma itu adalah tagline Good Rizki, Khalif dan Show Me Kids. Okay, saya ulang sekali lagi, tagline itu adalah Good Rizki, Khalif dan Show Me Kids. Okay, saya tidak akan tulis, maknanya siapa yang mendengar saja. Kalau kita tulis nanti orang boleh tengok balik kan. Okay, so dan pergi ke link untuk dapatkan untuk layak untuk dapat hadiah-hadiah percuma itu, pergi ke link yang di tag sekarang mungkin Principal Note boleh tolong tagkan tu link tu balik. Okey, yang kedua, okey, khas untuk 100 orang yang pertama kita kombokan Good Rizki, satu platform yang membantu anda di rumah. Makanan tambahan yang perlu untuk anak-anak adalah Khalif. Yang ketiga, aktiviti nak buat di rumah adalah aktiviti tengok Show Me Kids online video yang kita akan bagi, video tutorial. Okey, 100 orang pertama, harga di luar kalau kita combine adalah 228, harga semasa hanyalah RM168 saja. RM60 less untuk 100 yang pertama. Link akan dibagi juga oleh Principal Note di dalam chat tu nanti. Okey, bukan itu saja lagi. Kita tambahan satu live bersama dengan Dr. Nazila. InsyaAllah kita buat dengan Dr. Nazila, tanyalah soalan. Okay, kali ni saya akan tak banyak bercakap, tanya soalan, mungkin kita buat video Zoom. Okay, kita pilih satu masa sesuai, tanya Dr. Nazila sebagai pakar psikiatri unit bimbingan remaja dan kanak-kanak Hospital HSN Kubang Keria. Tanya beliau sendiri, mungkin beliau boleh berkongsi. Tanya general question lah, tidak spesifik kepada anak-anak kita, maksudnya nama nanti mungkin memalukan sebab itu dalam grup. Okay, baik. Last sekali, produk-produk yang kita sebut tadi tu, produk Good Rizki, produk rumah, produk Khalif boleh didapati di laman web yang kita akan share, okay, yang kita akan cuba praktiskan Good Rizki di sekolah kami Tuan Syafiq, insyaAllah bila PKP buka nanti, supaya apa yang berlaku di rumah, di sekolah dapat bersambung. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Yang kedua, kita akan bawa juga produk Khalif ke Show Me supaya mana-mana parents yang mampu, insyaAllah mereka akan dapat praktiskan dengan pemakanan tambahan. Dengan anak saya sendiri pun bukan senang nak makan buah, nak makan sayur. Itu ada measures, iaitu makanan tambahan Khalif, dan juga kita akan bawa di semua cawangan kita produk disinfektan nama dia Rumah. Dan kita juga akan kongsikan kepada ibu bapa kita. Okey, last kali produk disinfektan rumah, kalau dengan Show Me pada di dalam link kita akan bagi 2 produk rumah dengan harga hanya RM90 sahaja. Okey, tadi Tuan Rafi kata 49. Okay. Hanya RM50 untuk 2 produk. Baik. Okay, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nurzila Zakaria, pakar psikiatrik daripada unit bimbingan kanak-kanak dan remaja HSM Kubang Krian bersama dengan kita daripada pukul 11 sampai hampir pukul 12.40 Okay. Terima kasih Dr. Nurzila. Terima kasih diucapkan Tuan Syafiq Bahrain kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Founder Good Rizki pertama kali berada live di media sosial. Alhamdulillah, saya rasa terharu dan berterima kasih dia dapat berjumpa. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya dengan Tuan Syafiq baru first time berjumpa. Inilah dia live. Kita jumpa di luar. Okey, terima kasih Tuan Rafi daripada Baling Kedah, founder Rafina, founder Khalif, founder Sisfel dan juga produk rumah. Okay, InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa akan datang. Okey, untuk pemenang-pemenang kami akan share di link. Okey, bagi kami masa untuk buat pemilihan. InsyaAllah dalam masa 2 jam kami akan hubungi balik dan kami akan share di dalam Facebook. Okay, so kita akan tengok siapa yang share banyak, siapa yang like banyak, siapa yang komen banyak dan jawab yang betul. Okay, kemudian kami juga akan share link kami di Facebook untuk pembelian-pembelian tadi tu. Okay, baiklah, kita di hujung rancangan. Saya mohon maaf daripada pihak saya juga mohon maaf daripada pihak speaker sekiranya tersalah bahasa, tersalah cakap. Kita hanyalah manusia biasa. Apa yang silap tu daripada saya, yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, untuk kita tutup kita punya program ni, izinkan saya baca surah wal asr dan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih kepada speaker. Kita jumpa lagi di rancangan akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.